Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Kembali lagi dalam channel The Tulin. Aku Jasmine bin Muhammad Zain. Hari ni aku nak share sikit experience aku buat swab test. Actually, COVID-19 ni adalah satu benda yang memang wujud dan memang serius. Dan untuk di Malaysia sekarang ni dah agak membimbangkan dan agak kritikal lah kalau kita nak compare dengan data-data yang sebelum ni. Tapi kalau kita compare dengan negara-negara lain, kita tak payah pergi jauh, kita pergi yang dekat ni je, Indonesia. Satu hari kes dia orang 10,000 ke atas, 13,000. Sampai kerajaan dia orang dah lantak lah, daripada dia orang nak selamatkan rakyat dia orang atas isu keselamatan dan ekonomi. Sebelum kena pandemik ni pun ekonomi dia orang sangat-sangat teruk. Jadi dia orang pilih untuk ekonomi. Kawan aku ada kat sana, banyak gila layer pakai. Kita pakai mask pun dah banyak merungut dan tak ikut SOP. Kat sini pun aku nak share satu cerita. Dia adalah frontliner. Apa yang berlaku dekat dia, aku pendekkan cerita. Satu family dia sekarang ni positif COVID-19. Bukan salah dia orang, dia frontliner. Kerja dia tu sekarang ni berisiko tinggi untuk dijangkiti, dan dia terpaksa ikut 100% SOP yang ketat dengan pakai PPE. Sebab family dia menanti di rumah, tak nak bawa wabak ni dekat rumah. Sampai dekat kita, dah lah tak ikut SOP, dijangkiti, tak bagi tahu benda betul. Tak pasal-pasal sekarang ni satu family dia dah kena. Yang menyedihkan aku adalah anak dia kecil-kecil lagi tau. Anak dia kecil-kecil lagi. Oish, aku tak boleh bayangkan anak kena baik. Tolonglah jadi lebih sensitif. Sampai ada isu yang orang kata, contohnya pasal darurat kan. Darurat ni adalah satu konspirasi lah. Pihak kerajaan naikkan jumlah kes harian ni sebabkan konspirasi ni juga, sebab nak kaitkan isu ni dengan politik. So aku macam stop it away. Jadilah lebih sensitif. Kalau kita tak boleh nak membantu, janganlah menyusahkan. That's all. Simple as that. Berbalik kepada video hari ni, yes, aku buat swab test. Aku pernah buat swab test pada PKPB dulu, sebelum diisytiharkan PKP ni lah. First time buat ke Jasmine? First time. Berai betul. Buat test kenapa? Sebab saya dah lama tak batuk-batuk. Ada kontak ke dekat tempat? Tak ada. Kat ni kan? Tak ada juga. Cuma Batuk buat x-ray kan Jasmine? takut dalam. Kalinya batuk kan lebih 2 minggu, buat x-ray. Boleh. Okay, Aku pendekkan cerita. Actually waktu tu aku dah ada batuk-batuk macam biasa-biasanya batuk, light batuk kan, dalam seminggu lah. Dan aku pasti dan yakin ini adalah batuk-batuk biasa. Satu malam, tiba-tiba batuk aku ni makin teruk tau. Makin teruk sampai aku batuk angin. Kau batuk tak ada kahak. Batuk tu kok batuk gila-gila je. Bergegar kepala otak, tak ada kahak. So perit gila tekak aku. Hari yang terakhir tu, which is hari yang ketiga, aku batuk malam. Kau bayangkan aku tengah tidur, tiba-tiba aku terus terjaga dan batuk teruk gila nak mampus. Aku rasa sakit gila kat bahagian paru-paru ni. Bila dah start batuk, tekak dah gatal, dah asyik batuk non-stop. Sampai aku minum air pun dia muntah balik, keluar balik batuk. Benda tu membuatkan aku rasa risau lah. Sebab aku masih pergi office dan tim aku masih turun shoot, pergi sana pergi sini, jumpa orang ni, jumpa orang tu shoot. Dan aku hanya jumpa tim aku dekat office lah. Korang jangan pula cakap aku sebabkan aku bos jadi tim aku yang pergi shoot. Bukan itu isunya. Isunya adalah aku nak reducekan kontak. Aku daripada Seremban, aku ke Kajang. Aku punya kontak dan aku punya perjalanan tu hanya Seremban Kajang. Okay, yang member, yang tim aku mostly diorang adalah orang Selangor. Jadi dia punya pergerakan dia office dan tempat kerja. Office pergi shooting, something like that. Tak tahu dia orang ni jumpa dengan siapa. Mungkin ya, kita orang memang guna SOP yang ketat. Kita orang ada SOP kita orang sendiri. Tapi ya, orang lain yang diorang jumpa ni, kita tak tahu. Dengan keadaan aku yang macam tu, dengan family aku lagi, jadi benda tu membuatkan aku sangat-sangat bimbang. Aku pun pergi daftar untuk COVID test, which is swab test lah. Jadi this is my first experience. Aku pergi dekat
swasta dekat Ceras. Kenapa kat Ceras? Sebab aku pada hari keempat tu aku pergi kerja. Aku pergi kerja untuk settlekan everything yang aku sepatutnya settlekan. Dan lepas aku pergi settle semua tu, baru aku pergi swab test dan aku balik. Dalam masa 2 hari selepas test tu dapat result, aku rasa macam aku dah ready tau. Tapi bila dia masuk kat hidung tu, dia rasa macam pedih-pedih sikit. Mata kau automatik berair kan, pedih-pedih sikit, sap-sap dah. Aku rasa dalam 3 second lah dia main dia punya tu kan, dia punya test tu, dia masuk, lepas tu dia sapu-sapu dia sapu-sapu macam ni. Dia, walaupun dia 3 second, first second tu pun dah kau dah geli, dah pedih. Ini kan 3 second lah, something like that. So yang mulut pula, aku bila dia masukkan tu, aku dah lah batuk. Bila dia duk gek-gek dia pergi gosok benda tu, aku dah jadi gatal tau. Memang aku batuk dan macam nak muntah kat situ. Yang kelakarnya tu, selepas doktor tu buat aku swab test, dia belah. So ada nurse assistant dia. Assistant dia tu memang setiap kereta aku buat drive thru, dia akan cakap benda yang sama lah. Dia kata okay, dalam masa 2 hari nanti kita akan WhatsApp result. Tapi dalam keadaan yang baru lepas swab test, dia cakap macam tu, aku pun pandang dalam keadaan air mata aku tengah keluar. Lepas tu nurse tu pun dia tengah cakap dengan aku, dia tersengih lah. Okay, Alright, terima kasih. nanti kita akan WhatsApp Okey. dalam 1 ke 2 hari. Okey, terima kasih. Masa aku buat test tu, doktor yang buat swab test aku ni, dia ada soal siasat dulu lah. Dia ada tanya aku ada tak kontak kejiranan aku, ada tak kontak tempat kerja aku, ada kontak. So aku bagi tahu tak ada. Aku bukan dalam kategori ABC ni, jadi kat situ sebenarnya dah melegakan aku lah. Cuma untuk langkah berjaga-jaga, aku buat swab test juga untuk confirmkan betul-betul bukan. Alhamdulillah aku negatif. Engkau dalam keadaan yang tak yakin pun, yang memang kau rasa macam bukan ni kan, tapi kita kena ambil satu tanggungjawab tu lah. Kita pergi test untuk buktikan betul ke tak. Kau bayangkan dalam keadaan yang macam tu pun, banyak benda yang aku kena consider, banyak benda yang aku kena fikir. Dia jadi macam, kalau positif macam mana aku nak handle, kalau tak positif, Alhamdulillah. Aku boleh katakan aku 90% aku yakin dia negatif pun, aku masih dalam keadaan yang macam tu lah, macam chaos lah. Aku duk fikir. Kau bayangkan orang yang memang dia dah disahkan positif untuk first. Kita kena tahu kita buat swab test ni, kita ada 2 cara. Satu PCR. PCR ni lebih accurate tapi dia ambil masa sikit. Dan lagi satu rapid test. Rapid test ni boleh dapat result bawah daripada 24 jam. Hari yang sama boleh dapat. Tapi boleh jadi result tu positif, tapi sebenarnya kuman yang ada kat dalam badan dia ada tapi dia tak aktif. Dia tak aktif untuk efek kita dan efek orang lain. Ada macam tu. Jadi kau bayangkan sekiranya kalau orang tu dia buat rapid test, dia dapat result positif. Jadi lepas rapid test ni, dia akan buat lagi satu test yang betul-betul lah, swab test dan melalui PCR punya test untuk dapatkan betul-betul result yang accurate. Macam mana agak-agak dia fikir? Macam mana agak-agaknya dia duk fikir tu, fikir ni, fikir family dia, fikir kerja dia, fikir orang tua dia, fikir life dia. Itulah yang aku nak kongsikan. Aku yang dapat sedikit rasa risau, bimbang tu pun, aku dah macam separuh gila agak fikir macam mana ni. Mungkin condition aku macam biasa, tapi duk kepala aku ni duk fikir, dia banyak sangat benda nak fikir. Tapi Alhamdulillah result tu negatif. Alhamdulillah, syukur sangat. Aku still sambung aku punya quarantine dan aku hanya work from home lah. Dan tim aku menasihatkan dan sentiasa aku ingatkan untuk jaga SOP. Itulah sedikit sebanyak pengalaman aku buat first swab test. Ini bukan benda main lah. Aku faham dan aku tahu bila dalam keadaan ni memang semua orang terkesan. Semua orang terkesan dan yang paling-paling penting adalah kesihatan mental lah. Jadi aku harap korang yang dekat luar sana ada cara korang sendiri untuk pastikan korang kesihatan fizikal dan mental korang dalam condition yang optimum, yang masih boleh do something yang worth it untuk diri sendiri. Wallahualam, aku bukan nak menakut-nakutkan, tapi just untuk kita muhasabah diri bersama lah. Bayangkan kalau sekarang ni pandemik pun kita dah disuruh duduk rumah dan kita tak nak ikut. Bayangkan lah kalau masa nak kiamat tu Dajjal keluar, di mana dalam Al-Quran ada kata sampai kena ikat lah isteri-isteri yang korang
anak-anak korang, terutamanya yang perempuan, ikat sampai kena ikat. Wallahu alam, aku pun tak tahu lah. Aku mendoakan semoga pandemik ni cepat diangkat oleh Allah. Kita nampak dah banyak sangat bencana. Pandemik ni salah satunya bencana, dengan banjirnya lagi. Sesiapa yang tengok video ni, aku mendoakan korang punya rezeki dilimpah-limpahkan seperti air sungai yang dipotong takkan putus. Ada rezeki, yakin dengan Allah, husnuzan dengan Allah, ada hikmah. Allah tarik satu, Allah nak bagi yang lagi baik. Yakin dengan tu, insya-Allah segala bencana yang satu dunia tengah alami sekarang ni semakin reda, semakin surut, semakin bertambah baik. Itu saja video kali ni. Jangan lupa untuk subscribe dan like, share video ni kalau memberi manfaat. Assalamualaikum.